Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Juara-Juara Eropah. Kumpulan E, Atletico Madrid menang 3-2 ke atas pasukan Feyenoord. Celtic tewas tipis 1-2 kepada pasukan Lazio. Kumpulan F, Dortmund seri 0-0 dengan pasukan AC Milan. Newcastle belasah pasukan Paris Saint-Germain 4-1. Kumpulan G, pasukan Red Star Belgrade seri 2-2 dengan pasukan Young Boys. RB Leipzig tewas 1-3 kepada pasukan Manchester City. Kumpulan H, Royal Antwerp kalah 2-3 kepada pasukan Shakhtar Donetsk. Porto tewas tipis 1-0 kepada pasukan Barcelona. Kita ikuti dahulu perkembangan bola sepak di arena tempatan. Terengganu ikat Bali United. Wakil Malaysia di pentas Piala AFC 2023, Terengganu FC berjaya mencuri mata selepas seri menentang pasukan kelab daripada Indonesia, iaitu Bali United. Kedua pasukan menurunkan kesebelasan terbaik dengan Terengganu meletakkan gandingan Sony Norde, Adisak Kraison dan juga Nur Hakim Hassan di bahagian serangan. Babak pertama sedikit hambar apabila kedua pasukan dilihat terlalu berhati-hati bagi mengelak ditembusi di awal permainan. Bali United akhirnya berjaya memecahkan kebutuhan apabila Privat Embarga merembat kencang untuk gol pertama mereka pada minit ke-54. Terengganu pula terpaksa menanti sehingga minit ke-84 sebelum Syami Zamri berjaya menyamakan kedudukan. Satu mata sudah cukup menggembirakan pasukan Terengganu yang sebelum ini sudah memenangi perlawanan pertama tempoh hari. Kedah tersingkir daripada Challenge Cup. Peluang pasukan Kedah Doraman untuk menjual salah satu trofi pada musim ini lebur apabila mereka tersingkir dalam aksi suku akhir Challenge Cup ketika menentang pasukan Kuching City. Mereka perlu bekerja keras kerana telah tewas 1-0 dalam perlawanan pertama dengan mengharapkan tuah bermain di tempat sendiri. Kuching City pula mahu menang dan mereka dibimbing oleh bekas jurulatih pasukan Kedah iaitu Ade Syarif Sahak untuk marah ke peringkat separuh akhir. Pasukan pelawat tidak perlu menunggu lama apabila penjaring terbanyak mereka, Abu Kamara berjaya meledak gol pertama seawal minit ke-9. Dia juga hampir untuk menggandakan kedudukan pada minit ke-20, tetapi muncullah penjaga gol pasukan Kedah, Kalamullah Al-Hafiz Makraoui, lebih bersedia kali ini. Kedah berdepan situasi lebih sukar apabila terpaksa bermain dengan 10 orang pemain pada minit ke-33. Kuching City menggunakan kelebihan tersebut untuk menambah 2 lagi gol kedua-duanya menerusi Pedro Henrique untuk memastikan kemenangan 4-0 secara agregat untuk mereka marah ke peringkat seterusnya. Kita ke aksi di Eropah. Newcastle belasah pasukan Paris Saint-Germain 4-1. Newcastle mencetak kejutan terbesar dalam bola sepak musim ini apabila mereka berjaya membelasah pasukan Paris Saint-Germain 4-1 dalam perlawanan kedua aksi Liga Juara-Juara Eropah pada awal pagi tadi. Mereka menggunakan sepenuhnya kelebihan beraksi selaku tuan rumah dengan mempamerkan corak permainan begitu meyakinkan sejak daripada awal permainan lagi. Miguel Almiron berjaya membuka akaun jaringan seawal pada minit ke-17. Dan Ben yang beraksi selaku pertahanan kiri berjaya meletakkan pasukan Newcastle semakin selesa dengan gol kedua pada minit ke-39 hasil bantuan Bruno Guimaraes. Saint Losta juga tidak mengecewakan apabila berjaya menambah derita pasukan Paris Saint-Germain dengan gol ketiga mereka pada minit ke-50 hasil bantuan daripada Kieran Trippier. Fabian melengkapkan malang gemilang mereka dengan gol keempat pada hujung perlawanan hasil daripada bantuan Jacob Murphy. Paris Saint-Germain berjaya juga untuk mendapatkan gol sagu hati apabila Lucas Hernandez berjaya menaduk masuk hantaran Zaid Emery pada minit ke-56. Newcastle kini sedang membimbing kumpulan F dengan mengumpul 4 mata. Kumpulan yang sebelum ini digelar The Group of Death itu. Barcelona puas hati walaupun menang tipis 1-0 ke atas pasukan Porto. Barcelona dilihat sudah berpuas hati dengan aksi mereka ketika menentang Porto pada awal pagi tadi dengan menyifatkan hanya 3 mata saja yang penting untuk mereka pada ketika ini. Mereka dilihat agak bergelut untuk menembusi barisan pertahanan Porto yang dibantu oleh 4 pemain tengah mereka sejak daripada awal permainan lagi. Tambahan pula mereka terpaksa menggantikan Robert Lewandowski pada minit ke-34 selepas dia mengalami kecederaan. Barcelona akhirnya berjaya memecahkan kebutuhan menerusi jaringan pemain gantian iaitu Ferran Torres pada masa kecederaan pada separuh masa pertama. Kejayaan Barcelona untuk mengekalkan gol tunggal tersebut dibantu oleh kegagalan barisan serangan Porto untuk menewaskan penjaga gol pasukan Barca iaitu Marc-Andre ter Stegen. Mereka kini sedang mendahului kumpulan H dengan 6 mata hasil daripada 2 kemenangan berturut-turut. City tidak berdepan dengan masalah untuk tewaskan pasukan RB Leipzig 3-1. Manchester City kembali diperkuatkan dengan kehadiran semula Rodri tidak berdepan dengan masalah untuk menewaskan pasukan RB Leipzig 3-1 walaupun beraksi selaku pasukan pelawat. Phil Foden berjaya menghasilkan gol pertama pada minit ke-25 hasil bantuan pemain muda mereka iaitu Rico Lewis.
RB Leipzig kemudiannya berjaya menyamakan kedudukan pada awal separuh masa kedua menerusi Luis Openda hasil bantuan daripada Yusuf Poulsen. City bagaimanapun terpaksa menanti sehingga minit ke-84 untuk menambah jaringan menerusi Julian Alvarez. Jeremy Doku sebelum ini memberikan bantuan untuk Alvarez menjadikan gol, berjaya mencipta nama selaku penjaring selepas dia menambah gol ketiga pada masa kecederaan di separuh masa kedua hasil bantuan Julian Alvarez. No Rodri, no City. Kecederaan Lewandowski tidak terlalu serius, kata Xavi. Pengurus Barcelona, Xavi mengesahkan yang penyerang hebat mereka, Robert Lewandowski, tidak mengalami kecederaan yang begitu serius sehingga menyebabkan dia terpaksa diketepikan untuk tempoh yang agak lama. Dia terpaksa dikeluarkan pada minit ke-34 untuk digantikan oleh Ferran Torres selepas mengadu mengalami ketidakselesaan pada bahagian buku lalinya. Pemeriksaan lebih mendalam akan dilakukan nanti dan Xavi memberitahu yang Lewandowski akan kembali dalam perlawanan di La Liga ketika mereka menentang Granada pada hujung minggu nanti. Chelsea dengan krisis kecederaan terbaru. Chelsea dilaporkan sedang mengalami krisis kecederaan yang semakin meruncing apabila Mikhailo Mudryk diberitakan tidak cukup cergas untuk asyik menentang pasukan Burnley nanti. Mereka bagaimanapun menerima kabar gembira apabila Moses Caicedo dikatakan sudah bersedia untuk kembali membarisi kesebelasan utama pasukan. Ben Chilwell pula dijangka akan berehat sehingga bulan Disember nanti akibat masalah hamstring yang dialaminya sebelum ini. Krisis kecederaan yang melanda Chelsea sejak daripada permulaan musim sememangnya memberikan tekanan yang hebat kepada pengurus mereka, iaitu Pochettino, kerana mereka hanya berjaya mencetakkan 2 kemenangan, 2 seri dan 3 kekalahan daripada 7 perlawanan setakat ini. Pasukan Chelsea, Real Madrid dan juga pasukan Manchester City intai peluang untuk dapatkan Alphonso Davies. Bayern Munich pada ketika ini sedang berusaha keras untuk melanjutkan kontrak bintang mereka, iaitu Alphonso Davies. Kontraknya akan tamat pada Jun 2025 nanti, tetapi pasukan Bayern perlu bertindak dengan segera sebelum ada yang cuba mengambil kesempatan di atas perkara tersebut. Chelsea, Manchester City dan juga pasukan Real Madrid sedang memerhatikan situasi tersebut dengan lebih teliti dan juga bersedia dengan apa-apa kemungkinan yang akan berlaku nanti. Davies setakat ini sudah memenangi 13 trofi utama sepanjang karirnya bersama dengan pasukan Bayern pada ketika ini. Quinten Timber jadi rebutan kelab daripada EPL. Quinten Timber juga kembali kepada juara Timber yang kini sedang beraksi bersama pasukan Arsenal kini menjadi buruan kelab daripada Liga Perdana Inggeris. Dia kini sedang beraksi bersama dengan pasukan Feyenoord selaku pemain tengah. Berbeza dengan kembalinya bermain sebagai pemain pertahanan. Dengan usia 22 tahun pada ketika ini, sudah pasti dia menjadi sasaran kepada mana-mana pasukan untuk yang sedang merombak kembali pasukan. Antara pasukan yang berminat dengannya pada ketika ini adalah pasukan Chelsea, Liverpool dan juga pasukan Arsenal. Jadon Sancho hampir pasti akan keluar pada Januari nanti. Pemain sayap Manchester United, Jadon Sancho, dijangka akan meninggalkan kelab pada bulan Januari nanti selepas sudah tidak sehaluan lagi dengan pengurusnya iaitu Erik ten Hag. Borussia Dortmund pada ketika ini menjadi kelab yang berminat untuk mendapatkannya semula. Arsenal lihat option terbaru di bahagian serangan. Arsenal kini sedang melihat peluang terbaru untuk mereka cuba mendapatkan penyerang pasukan Santos, iaitu Marcos Leonardo. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan dengan beberapa lagi kelab ternama dunia yang dilaporkan turut tertarik dengan corak permainan pemain tersebut. Chelsea kini di depan untuk dapatkan Victor Osimhen. Chelsea percaya yang mereka kini sedang berada di depan dalam saingan untuk mendapatkan penyerang pasukan Napoli iaitu Victor Osimhen. Mereka menjangkakan musim panas depan adalah masa yang terbaik untuk membawa masuk pemain tersebut. Selain itu, Real Madrid juga mahukan Osimhen jika mereka terlepas Mbappe nanti. Bersedia untuk lepaskan Pierre-Emile Højbjerg. Spurs bersedia untuk melepaskan pemain mereka iaitu Højbjerg dengan harga 28 juta pound. Juventus adalah satu-satunya pasukan yang serius mahu mendapatkannya. Barcelona sasarkan Gabriel Moscardo. Barcelona kini sedang mengintai peluang untuk mereka mendapatkan pemain daripada pasukan Corinthians yang baru saja berusia 18 tahun iaitu Gabriel Moscardo. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan dengan saingan daripada Chelsea untuk mendapatkan pemain yang dianggarkan bernilai 26 juta pound itu. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.